Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi diberi kesempatan untuk sama-sama hadir pada petang yang penuh dengan keberkahan ilahi ini bagi meneruskan sesi diskusi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah. Kita dah masuk pada muka surat 314. Banyak dah baca ni, alhamdulillah. 314. Itu tak campur perbahasan bab jenazah yang telah kita selesai, dan juga bab haji yang telah kita selesai, termasuklah bab puasa. Jadi tak lama lagi selesai ni satu kitab ni, insya-Allah taala. Jadi kita masuk pada syarat qasar. Ada 11. Semalam kita baca 2. Yang pertama, mesti solat itu 4 rakaat. Baru boleh kita buat 2 rakaat. Solat yang 3 rakaat tak boleh diqasarkan. Yang kedua ialah mesti kita berniat dan mengkehendaki untuk pergi ke tempat yang tertentu walaupun dengan cara arah. Jadi orang yang al-haim, iaitu orang yang tidak ada arah tuju, tidak ada tujuan, tak boleh nak sembahyang jamak qasar, tak boleh nak qasar sembahyang walaupun telah melebihi 2 marhalah. Yang ketiga, ini kita masuk yang ketiga. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala ay yakuna safaruhu mubahan ay laysa ma'siyatan fala yadurru idza kana as-safaru makruhan li'annahu la ithma fihi. Yang ketiga, syarat untuk sah qasar ialah mesti perjalanan itu perjalanan yang diharuskan syarak. Maknanya bukan maksiat. Dan termasuk safar yang bukan maksiat ialah safar yang dihukumkan makruh oleh syarak. Sebab makruh bukan maksiat, bukan dosa lah. Jadi kalau kita safar untuk tujuan perkara-perkara yang makruh, masih dibenarkan untuk kita qasar sembahyang. Contoh, musafir untuk semata-mata pergi bermain, tak, semata untuk tu, ataupun untuk bersukaria, tak ada dah niat-niat baik yang lain yang terlintas dalam hati, maka safar itu hukumnya makruh, namun masih boleh kita jamak qasar. Kemudian Maulana Syekh sebut wa aqsamul 'asi min nahiyati jawazil qasri at-tarakhusi thalathah. Jenis-jenis pelaku maksiat bila kita pandang pada sudut keharusan qasar ataupun tidak, maka terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah asin bis safar, wa huwa alladhi ansha'a safarahu min ajli al-ma'siyah. Asin bis safar ialah orang yang sangkut. Mana tadi? Jenis-jenis pelaku maksiat yang berkaitan dengan keharusan safar ada 3. Keharusan qasar ada 3. Pertama, asin bis safar. Asin bis safar ialah individu yang dia bermusafir itu memang tujuannya maksiat, nak ke Kelantan daripada Kuantan. Tujuannya apa? Nak pergi berzina. Tujuan apa? Nak mengompok. Tujuannya apa? Nak makan riba. Tujuannya apa? Nak memutuskan silaturahim. Memang itulah tujuan safar dia, perjalanan tu. Maka hukmuhu la yajuzu al-qasru at-tarakhusu illa idza taba wa baqiya min safarihi aktsaru min marhalatain. Hukum dia tak boleh qasar sembahyang. Tak boleh qasar sembahyang walaupun telah melangkaui 2 marhalah. Melainkan kalau dia bertaubat. Dan baki jarak daripada tempat dia bertaubat ke Kelantan tu, ke tempat yang dia nak pergi tu, 2 marhalah dan ke atas.
Kalau tak, maka tak boleh juga untuk dia sembahyang qasar. Contoh, Zaid memang pergi untuk berzina, faham tak? Maka pergi tu tak boleh nak sembahyang qasar tengah jalan. Seorang lagi Mamat ni pergi nak berzina juga. Cuma sampai tengah jalan tu dia singgah di R&R mana, mikir 2-3 kali, kerja bodoh nak buat benda ni. Isteri dah ada kat rumah contoh, benda yang halal, kenapa nak buat benda haram? Mikir-mikir taubat dia. Bila dia taubat, dia pun tukar plan. Aku akan terus ke Kelantan, tapi nak pergi cari tok guru, nak pergi ziarah untuk nasihat. Tak. Maka ketika itu tengok, daripada tempat dia bertaubat tu R&R ke tempat yang dia nak pergi, rumah tok guru sekian, pondok sekian. Tak. Contoh pondok Pasir Tumbuh, berapa kilometer? Kalau 2 marhalah ke atas, maka dia boleh jamak qasar. Kalau tak, maka dia tidak boleh jamak qasar. Boleh? Dia tak boleh pendekkan sembahyang dia. Contoh baki nak ke pondok Lubuk Tapah tu, baki 10 kilo ataupun baki 20 kilo, maka dia tak boleh nak jamak qasar. Tak boleh nak qasar. Yang kedua, kita ada asin fi safar, wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah walakinnahu asa fi athna'ih hukmuhu yajuzu lahul qasru. Yang kedua ialah orang yang melakukan maksiat dalam perjalanan. Maknanya dia bermusafir tu tujuan comel, nak pergi ziarah tok guru, nak tengok mak ayah sakit, nak jumpa kawan, nak eratkan silaturahim, reunion dan sebagainya, boleh. Cumanya tengah jalan tu biasalah melakukan maksiat. Contoh sekodeng awet, maknanya tengah-tengah berhenti di R&R ke ataupun stesen minyaknya, ataupun stesen minyak, tengok awet comel dia pun itu mata. Jadi itu dosa. Tapi adakah tujuan dia musafir untuk tengok tu? Tak. Tujuan dia baik, ziarah mak ayah dan sebagainya. Cuma melakukan maksiat dalam perjalanan. Tak. Ataupun mengumpat tengah-tengah drive tu, nak habis masa, nak sampai ke rumah ayah tu, mengumpat dulu orang tu orang ni. Maka ketika itu kita sebut dia tu asin fis safar, hukmuhu yajuzu lahul qasru. Hukum dia boleh qasar. Tanpa sebarang syarat dia boleh qasar. Ini kebanyakan daripada kita lah. Dah. Sebahagiannya terselamat. Nak habis masa 4 jam 5 jam nak sampai ke kampung tu, tak ada dosa buat tengah jalan. Malah baca kitab, baca Quran, yang tu masya-Allah lah. Tapi kebanyakannya tengah tu mungkin tak jaga mata, tak jaga mulut, tak jaga hati. Jadi ada maksiat yang dilaksanakan. Kita sebut kekal boleh jamak dan qasar. Kekal boleh jamak, ataupun khusus kat sini kekal dia boleh qasar kerana dia termasuk asin fis safar sahaja. Yang ketiga, asin bis safari fis safari, wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah thumma qalabahu wa ja'alahu lil ma'siyati fi athna'i safari. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Orang yang bermusafir, wa huwa alladhi ansha'a safarahu fi mubah. Orang tu tujuannya baik asalnya, nak ke Kelantan, nak pergi ziarah tok guru di sana, Serambi Makkah. Tapi bila singgah di R&R mana-mana ataupun minum di kedai mana-mana, masuk on the way nak bergerak ke sana tu, tak ada berubah niat. Ni kalau pergi cari awet ke, tak, ataupun pergi mencuri ke, ataupun pergi memutuskan silaturahim ke. Jadi niat asal molek, tengah jalan berubah niat. Boleh. Asal tujuan cantik, tengah jalan berubah niat nak buat maksiat. Maknanya nak ke sana tu tujuannya nak pergi cari pelacur contoh. Maka apakah hukumnya? Hukumuhu la yajuzu lahu al-qasru illa idza taba fa yaqsuru sawa'un abaqiya min safarihi aktsaru min marhalataini am aqad. Maka hukum dia tidak boleh qasar. Dia tak boleh qasar. Melainkan kalau dia bertaubat.
Tadi kawan ni mula-mula nak pergi ziarah orang soleh. Tak ada apa-apa tu kau niat dah Lagi berzina, mencuri. Tak. Lepas dalam sejam drive berubah pula niat. Tak molek ni buat benda-benda jahat ni. Jadi dia kembali ke niat asal nak pergi ziarah orang soleh tadi. Jadi kita sebut dia boleh qasar bila mana dia bertaubat. Sebelum bertaubat tak boleh. Lepas dia bertaubat dia boleh qasar balik. Sama ada baki daripada tempat dia bertaubat ke tempat yang dia nak pergi tu cukup 2 marhalah ataupun tidak cukup 2 marhalah. Faham betul? Selesai kat situ syarat yang ketiga bagi sahnya qasar. Kita masuk yang keempat, kaunu as-safari li gharadin sahih. Syarat sah qasar yang keempat ialah mesti perjalanan itu untuk tujuan yang baik. Bising bunyi weh. Sekejap Safar itu untuk tujuan yang baik yang comel. Contoh tijarah, bisnes. Kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin sahih kasiyahah li ru'yati biladin wa tanazzuhi biduni niyatin salihah. Dia keluar daripadanya kalau musafir untuk tujuan yang tidak benar, tidak diiktibar oleh syarak. Contoh melancong. Melancong ke Canberra Highland, melancong ke Mexico, melancong ke Mesir. Sebab apa melancong saja, kita tengok tempat orang, tengok Firaun, tengok pokok-pokok balik. Tak, tengok sungai, bukit balik. Gitu je lah. Nak habis masa, habis PT KWSP, lambok-lambok tu. Maka kalau sekadar itu tujuannya, waktu melancong, maka tak boleh nak qasar. Sebab syarak tidak menganggap itu tujuan yang baik. Tujuan tu tujuan yang ghairu mu'tabar. Pergi tengok. Oh balik. Orang bodoh lah tu orang panggil. Faham tak? Tapi kalau pergi tu ada tujuan yang baik, yang comel. Contoh pergi ke Mesir nak ambil ibrah. Bila pergi ke tempat-tempat orang yang soleh ataupun tempat-tempat tengok tubuh badan Firaun sekalipun. Tak, tengok tu sebab nak ambil ibrah. Dengan kebesaran ataupun kemukjizatan Al-Quranul Karim yang menyatakan perkara tu, yang merakamkan di dalam Al-Quran, tubuh tu akan dikekalkan, tubuh Firaun tu. Tak. Maka kalau tujuan baik, maka bolehlah dia jamak qasar, tak ada masalah. Mana pergi ke Merah Highland, buat apa? Sabut perut kerja. Waktu suruh lagu ni, orang lain suruh lagu tu. Dah kita ke orang bawah, pening, bingung aku nak buat hak mana tahu. Orang ni pun boh, ni pun nak jadi boh juga. Apa kau? Dah. Jadi kita keluar nak pergi ziarah, nak pergi berjalan ke Merah Highland tu, nak healing. Hilangkan segala kepenatan hidup. Tak. Tapi balik tu pening balik. Maliknya resign, hantar surat berhenti kerja. Lepas tu ikut mu lah, carilah makan cara yang lebih molek, yang menguasa lah. Wallahu'alam. Ya Allah, nombor 5. Kaunu safarihi marhalatain, mestilah safar itu 2 marhalah. Ay tawilan, wa huwa ma yusawi 16 farsakhan, wal farsakhu 3 amyal, wal milu 4,000 khutwah. Marhalatani 82 kilometrin takriban. Maaf Ustaz, ada soalan. Dalam keadaan ketiga tadi, okey, kalau si fulan solat qasar dalam keadaan belum bertaubat atau dalam keadaan safar maksiat, perlukah diqada semula? Ya, perlu qada. Sebab sembahyang tu tak sah. Sembahyang tu tak sah. Syarak tak bagi keringanan kepada kamu tu buat 2. Buat juga 2 tak sah. Kena qada. Kena qada tu kalau dia dah bertaubat boleh dah buat 2. Bukan qada lah, maknanya sembahyang semula. Sembahyang tadi memang tak kira langsung dah. Dia qada ni sah. Tu yang ada kan. Kuliah kena ulang sembahyang lah. Sembahyang tadi tidak dikira, kena ulang balik sembahyang. Sembahyang yang kedua tu kalau dia buat lepas dia taubat, boleh lah buat 2. Tapi kalau dia buat tu
Sebelum dia bertaubat, dia kena buat 4. Jadi syarat nombor 5, safar tu mesti 2 marhalah. Safar panjang orang panggil. Menyamai 16 farsakh. Satu farsakh 3 mil. Mil ni batu ke apa? Tak. Dan 1 mil tu 4,000 langkah. Ni kalau tengok dalam kitab-kitab Al-Mawazin wal Makayil, contohnya karya Syekh Jumaah tu, ada tulislah satu farsah hari ni bersamaan berapa, satu khutwah bersamaan berapa senti ke ataupun meter, tu kita tengok sendirilah. Ala kulli hal, mudah je sini. Fal marhalatani 82 km. Tu lebih kurang. Tak dinafikan ada pandangan ulama semasa yang sedikit berbeza dengan perkara ni. Itu atas masing-masing lah. Jadi Syekh sebut 82 km. Syekh Ahmad Husain ni sebut berapa? 79.4 km, tak silap saya lah. Dalam Al-Yaqutun Nafis pun ada, Mu'nisul Jalis. Wa taqdiruhu bi sayril athqalil muhammalati bil bata'i muddata yawmin wa laylah ma'tibaril hatti wan nuzuli war raha. Zaman dulu ataupun fuqaha dulu dikira lagu ni. 2 marhalah inilah perjalanan binatang, sebagai contoh unta, yang di atasnya ada benda-benda berat. Jadi unta tu tak ada gerak laju lah. Slow. Berapa lama dia bergerak tu? Sepanjang sehari semalam. Tapi lepas tolak, waktu rehat, waktu berhenti, waktu singgah di R&R tu lah. Takkan 24 jam gerak kan. Jadi ada waktu-waktu dia rehat apa semua tu. Maka tolak waktu-waktu tu, maka sejauh mana boleh pergi. Dikira dengan jarak hari ni 82 km. Cumanya kena faham juga 2 km tu ataupun 2 marhalah tu, kita nak start kira daripada mana? Daripada rumah ke daripada luar kawasan? Daripada rumah ataupun daripada luar kawasan? Sudah. Daripada luar kawasan. Yang ni saya tanya sendiri. 2 orang guru saya tanya. Sebab saya tak berapa nak confident waktu tu. Jadi mesti luar kawasan dulu, baru kita start kira 1 kilo, 2 kilo. Bukan daripada rumah. Contoh daripada rumah, kita nak keluar kawasan, keluar mukim, orang ini sebut mukim, 10 kilo dah. Maka 10 kilo tu tak kira. Lepas keluar kawasan tu baru kita kira 1 kilo, 2 kilo. Boleh? Tu. Yang keenam, mujawazatul baladi, melangkaui dan keluar daripada al-balad. Al-balad ni mukim lah, bukan negara. Mukim kita. Orang ini sebut mukim. Wa takunu bi mujawazati sur fil baladil musawwar. Macam mana nak dianggap seseorang tu dah melepasi mukim dia, kawasan dia tinggal lah. Tak, tengok kalau kawasan dia tu, perumahan dia tu ada sur, ada pagar. Ni zaman dulu ni. Tak. Ni padang pasir. Tak. Lepas tu ni perumahan. Dalam tu lah ada macam benda lah dalam tu, perumahan, hospital, masjid apa semua. Lepas tu mereka tutup kawasan tu dengan satu tembok ataupun pagar. Jadi kat luar tu padang pasir, kat dalam tu penempatan manusia. Jadi kalau tempat kita jenis lagu tu, semata-mata kita keluar daripada pagar tu, tembok tu, maka kita dianggap sebagai telah keluar daripada kawasan. Walaupun selangkah aja keluar daripada situ, kita dah boleh sembahyang qasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau nak jamak pun boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat nak pergi 2 marhalah lah. Faham tak? Kita nak pergi 2 marhalah. 1 kilo, 800 kilo. Cumanya, adakah mesti berjalan dulu sampai 82 kilo baru boleh sembahyang jamak qasar ataupun qasar? Tak. Syaratnya semata-mata kita dah keluar daripada kawasan kita. Tak. Wa bi mujawazatil umran fil baladi ghairil musawwar. Tu Syekh langkah tu. Dia satu yang musawwar, satu lagi yang tak ada musawwar tapi penempatan dia tu di cover ataupun diliputi, dikelilingi oleh khandaq. Khandaq ni parit. Jadi parit tu pemisah antara kawasan dia dengan kawasan perumahan lain.
Jadi ini kawasan, lepas tu ada khandak. Jauh sikit tu ada kawasan, keliling tu khandak, parit. Tak? Jadi bila kita dah keluar daripada parit tu, daripada kawasan parit tu, ada contoh jambatan kan. Kita pun lalu jambatan tu, kita pun keluar daripada kawasan parit yang mengelilingi kawasan perumahan kita, maka kita pun dah boleh sembahyang jamak qasar. Hari ni semua tu dah tak ada dah zahir nampaknya. Jadi kita kena keluar daripada apa? Syekh sebut wa bi mujawazatil umran fil baladi ghairil musawwar. Kena melepasi bangunan-bangunan pada tempat yang tidak ada tembok dan juga tidak ada khandak, iaitu parit tadi. Faham tak? Di kawasan rumah kita ada bangunan kedai, bangunan rumah, bangunan kilang apa bagai tu. Tak. Kita pun naik kereta, naik kereta, naik motor. Tepi-tepi ni bangunan ni sambung dengan kawasan rumah kita, sambung. Tiba-tiba lepas tu kita lalu satu kelapa sawit. Satu ladang kelapa sawit. Yang mana di tepi jalan tu hanya kelapa sawit. Tak ada dah bangunan-bangunan. Maka semata-mata kita sampai di kawasan kelapa sawit tu, kita dah boleh jamak qasar. Benda ni jelas kalau dijengka. Saya duduk jengka 10 dulu. Faham tak? Jadi ni satu penempatan yang jengka ni. Ada klinik, ada sekolah, ada masjid. Jadi bila saya keluar daripada jengka 10, tak, on the way nak ke jengka 11, on the way nak ke Bandar Pusat, maka tepi tu semua tu sawit. Bila saya dah masuk kawasan sawit tu, bukan mesti semayang dalam sawit, no. Mana atas jalan tar tu lah, tepi tu sawit. Tu bila sampai kawasan tu, boleh singgah mana-mana, tepi tu semayang jamak qasar, sebab dah melangkaui kawasan penempatan. Boleh. Hari ni ustaz-ustaz kita syarah melepasi mukim. Tu Syamil tu, Malik tu. Tak. Jadi nak selamat Malik, melepasi mukim. Boleh. Walaupun sebenarnya kadang-kadang tak melepasi mukim pun dah boleh. Tapi nak berhati-hati, biar kita keluar daripada mukim dulu, barulah kita semayang jamak ataupun qasar. Boleh. Syarat ni sama ni. Bukan untuk qasar semata, untuk jamak pun juga. Tak. Sebahagian besar syarat tu berkongsi antara jamak dan qasar. Melainkan yang pertama tadi, nak qasar mesti solat tu 4 rakaat, baru boleh buat 2. Tapi nak jamak, yang 4 pun boleh. Jamak kan 4-4-4-2 atas kita. Kemudian yang ketujuh, syarat qasar yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil qasri syar'an. Share. Minta tolong share sikit video ni. Kita nak biar ada 300,000 mata memandang, tak apa dah. Boleh. Yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil qasri syar'a. Falau ra'a an-nasa yaqsuruna faqasara ma'ahum jahilan bi jawazil qasri fala tasihhu salatuh. Tahu keharusan qasar pada sudut syarak. Mana kita tahu, belajar dulu dah. Dalam Islam ni boleh sembahyang 4, boleh sembahyang 2. Bila boleh sembahyang 2? Kalau musafir. Tak. Jadi kita musafir sembahyang 2. Boleh ada. Sah lah. Berbeza kalau orang tak tahu hukum. Dia naik bas sekali dengan orang ramai. Orang pakat turun, orang buat 2. Dia pun buat 2. Tak tahu sembahyang zuhur ke sembahyang apa. Aku tak tahu, pakat buat. Itu tak sah. Mesti tahu dulu. Ada sembahyang yang bernama qasar. Tu. Baru dia boleh buat sembahyang tu. Tahu dulu benda tu harus ada dalam syarak. Dibenarkan dalam syarak. Nombor 8, dawamu safari ila tamami salah ay ila nihayatiha falau aqama fi asna'iha aw nawal iqamata fiha fa alaihi itmamuha. Yang ke-8 mesti dia dianggap sebagai musafir, sentiasa dalam perjalanan sehingga selesai sembahyang. Jadi sekarang ni kita nak buat 2 rakaat kan, zuhur. 2 rakaat zuhur selesai, sedangkan status kita masih bermusafir. Tu. Yang ni tak jadi isu sangat lah. Sebab bila kita nak ke satu tempat, kita singgah di R&R, kita pun sembahyang 2 rakaat. Masa kita sembahyang 2 rakaat, kita dianggap sebagai musafir. Beres. Sah sembahyang tu.
Ataupun kita balik kampung, duduk 2 hari, 3 hari, sehari setengah. Kita pun qasar sembahyang. Ketika kita sedang sembahyang tu, kita dianggap sebagai orang apa? Orang musafir. Maka sembahyang kita sah. Boleh? Sembahyang qasar tu sah. Sembahyang qasar itu sah. Berbeza kalau orang tu bermukim masa tengah sembahyang. Contohlah saya duduk di Balok. Saya bermukim di Balok, Kuantan. Di Balok, Kuantan. Jadi contoh saya balik daripada Selayang Baru, rumah mertua. ICRL contohlah. Tak? Bila ICRL tu dah sampai satu stesen, contoh stesen mana Allahualam kita sebut, Temeloh lah mudah bahasa. Contoh lah ni, tak tahu ada ke tak. Temeloh. Start dari situ saya pun sembahyang. Allahu Akbar. 2 rakaat ni niat sembahyang 2 rakaat Zuhur. Tapi orang jenis orang soleh. Tak. Maka bacaannya panjang-panjang. Rakaat pertama surah Baqarah, Ali Imran pula dan 5 juzuk. Rakaat pertama sembahyang atas ICRL. Masuk rakaat kedua nak baca panjang juga. Akhir sekali ICRL tu parking depan rumah. Contoh bagi mudah faham. Dia parking depan rumah saya. Ada stesen depan yang tu. Sengih tu. Jadi ketika itu saya masih belum habis sembahyang. Saya masih belum habis sembahyang 2 rakaat. Maka ketika itu saya dah berubah status. Saya asalnya bermusafir bertukar menjadi muqim. Sedangkan solat belum selesai. Maka solat 2 rakaat tadi kita sebut kena buat 4. Kena batalkan sembahyang tak perlu. 2 tu kamu buat tahiyat awal, baru pula 2 rakaat lagi, sempurnakan 4 rakaat. Sebab apa tak boleh buat 2? Sebab kamu tidak selesaikan 2 rakaat dalam keadaan kamu bermusafir. Malah 1 rakaat ketika mana kamu musafir, 1 rakaat lagi ketika kamu telah menjadi seorang bermukim. Maka ketika itu kena bangun buat 4 rakaat. Aw nawal iqamata fiha fa'alaihi itmamuha, ataupun dia berniat iqamah. Balik ke Selayang Baru. Planning duduk sehari je. Duduk sehari planning je. Jadi sembahyang qasar 2 rakaat. Tengah-tengah sembahyang masuk rakaat kedua tu tak mikir dalam kepala, cuti panjang ni. Duduk sehari. Saya tak mau nak sabar nak pergi mana balik. Tak ada kerjaan buat. Duduk sini ya. Tadi bertukar niat. Nak duduk seminggu. Asal duduk sehari 2 hari. Tak. Bertukar nak duduk seminggu. Bila berniat nak duduk seminggu, maka status kita terus berubah. Tadi nama kita musafir, sekarang kita bernama orang yang bermukim. Bila mukim, maka tak boleh buat 2 rakaat. Maka ketika itu saya kena bangun lagi 2 rakaat. Jangan batalkan sembahyang, teruskan saja sembahyang tadi, cuma buat 4 rakaat. Boleh? Sebab apa? Sebab syarat nak qasar mesti 2 rakaat itu selesai ketika mana kita masih bermusafir. Faham tak? Ayuh. Nombor 9. Niyatul qasri inda al-ihram falau nasiyaha lazimahul itmam. Niat qasar ketika mana takbiratul ihram. Ni kadang-kadang ramai terlepas, ramai tak perasan. Dah. Jadi nak sembahyang qasar, niat tu ketika mana takbiratul ihram ni. Allahu akbar. Asalnya Allahu akbar. Faham tak? Jadi masa angkat takbir tu, dalam hati kita, aku qasar sembahyang, aku pendekkan sembahyang. Mana aku solat fardu zuhur 2 rakaat, aku solat fardu zuhur pendek. Ikutlah bahasa apa pun, yang penting memberi faham, dipendekkan solat. Jadi kalau lupa niat ketika mana takbiratul ihram, ni khusus untuk qasar. Kalau lupa niat qasar ketika mana takbiratul ihram, maka dia kena buat 4 sembahyang. Tak perlu batalkan. Dia kena buat 4. Lepas tu orang tanya, Ustaz, saya lupa niat tadi takbiratul ihram, saya nak batalkan solat, betul nak niat semula, hukumnya haram. Sembahyang fardu tak boleh dibatalkan sesuka hati. Lepas tu sembahyang je 4, bukan lama sangat pun, habis kan? Dah. Ni macam buat dosa pula, ataupun macam benda berat sangat. 2 rakaat 2 minit, 4 rakaat 4 minit 2 minit, tikah. Tahu tikah? Allah. Sikit lagi.
Yang ke-10 at-taharruzu amma yunafi niyyat al-qasri fi dawam as-salah كنية الإتمام أو شك في نية القصر أو نوى الإقامة أثناء الصلاة ففي هذه الحالات يجب عليه الإتمام كما قال عليه صاحب صفة الزبد وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام. Yang ke-10 mesti menjaga diri daripada perkara yang menafikan niat qasar tadi. Boleh menjaga diri daripada perkara yang menafikan niat qasar sepanjang kita salat. Jadi tengah-tengah sembahyang 2 rakaat niat nak buat sempurna 4, maka kena buat 4, tak boleh buat 2. Sebab qasar ini ialah rukhsah, keringanan. Kalau 4 itu azimah. Bila rukhsah ni syarat tu lebih ketat. Macam tayamum dengan wuduk lah. Tayamum ni asal. Tak, maka syaratnya longgar sikit. Nak berwuduk sebelum masuk waktu boleh, selepas masuk waktu boleh. Tapi bila pergi ke tayamum ganti badal, maka dia punya syarat lebih ketat. Tak boleh bertayamum melainkan selepas masuk waktu. Ni pun sama, lebih kurang lah. Tak, maka syaratnya lebih ketat. Tengah sembahyang nak buat 2 rakaat. Tengah sembahyang 2 rakaat ni, masuk rakaat kedua tu ada niat nak buat 4. Tak, datang niat nak buat 4, maka kena bangun buat 4 rakaat. Ataupun syak, aku tak ada niat dah nak buat 2. Ke tak niat? Aku niat 2 ke 4 tadi? Aku main bingung lagu tu. Maka dia kena bangun buat 4 rakaat juga. Ataupun dia berniat untuk bermukim ketika sedang salat. Ni kita dah tengah tadi kan. Tengah semayang, tukar planning. Nak duduk di kawasan ni seminggu. Asalnya nak duduk sehari je. Maka kena bangun 4 rakaat. Faham tak? Yang terakhir, yang ke-11, alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatih, ay alla yusalli al-qasiru khalfa al-mutimmi fi juz'in min salatih walau hatta fi at-tashahhud aw fi as-salam. Yang ke-11 ialah dia tak boleh mengikut orang yang sembahyang sempurna dalam mana-mana juzuk dalam solat dia. Faham tak? Jadi kita nak buat 2, mesti ikut orang yang sembahyang qasar juga. Faham tak? Tak boleh kita ikut orang yang sembahyang sempurna walaupun bilangan rakaat sama. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang qasar 2 rakaat, kita makmum dia, sembahyang kita tak sah. Ataupun dia sembahyang zuhur 4 rakaat, dia dah habis 2, dia bangun 2 lagi tak, kita baru masuk. Bila kita masuk jadi 2-2 lah, 2 sama, sembahyang tak sah. Ataupun dia tahiyat akhir dah, tahiyat akhir dah, cuma tadi dia sembahyang beberapa rakaat 4 sempurna, sembahyang kita pun tak sah kalau kita makmum dia. Boleh? Jadi tak boleh langsung kita ikut orang yang sembahyang sempurna walaupun pada juzuk terakhir, pada tahiyat akhir itu kita masuk, lepas dia bagi salam kita bangun 2 rakaat, tak sah. Lepas tu nak buat lagu mana? Terbalik. Biar kita imam, awak makmum. Biar saya imam, lepas 2 rakaat saya bagi salam, awak bangun lagi 2 rakaat, sempurnakan sembahyang awak 4 rakaat. Sebab awak bermukim, saya bermusafir. Itu cara dia. Boleh? Faham tu? Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah di sesi akan datang kita baca masailu fil qasri, masalah-masalah yang berkait dengan qasar sembahyang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.